Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, basyir wa la tunaffir wa atmim bil khair. Walhamdulillahirabbil alamin wa ba'du. Yang pertamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pagi ini dapat bertemu kembali kita dalam kuliah online Faraid. Hari ini 21 Jun 2020. Jadi insya-Allah pada minggu ini kita akan habiskan tajuk munasakhah dan secara ikut jadualnya secara langsungnya akan habislah kuliah tajuk-tajuk berkaitan dengan faraid untuk semester ini. InsyaAllah lah selepas daripada ini kita akan buat latihan, kuis-kuis, ujian dan sebagainya untuk memenuhi 100 markah kerja khusus dan juga peperiksaan akhir insya-Allah. Jadi tajuk yang terakhir kita ini adalah tajuk Al-Munasakhah. Apa itu munasakhah? Munasakhah ni dalam faraid, dalam penyelesaian di faraid di pejabat pesaka dipanggil kematian berlapis. Jadi munasakhah ni kematian berlapis. Jadi apa yang kita nak lihat dalam tajuk ini ialah pengertian munasakhah itu sendiri, jenis-jenis munasakhah dan juga kaedah penyelesaian bagi setiap jenis munasakhah dengan menggunakan kaedah yang berjadual, kaedah berjadual insya-Allah. Jadi takrif munasakhah, takrif al-munasakhat, munasakhat tu jamaklah kepada munasakhah. Al-munasakhatu fil lughati, munasakhah dari sudut bahasa ialah jam'u munasakhah. Ia adalah jamak kepada perkataan munasakhah, ya, jamak kepada munasakhah. Wa munasakhatu masdarun. Munasakhah itu adalah masdar. Masdar daripada kata dasar nasakha, yunasikhu, tanasukh, munasakhah. Jadi munasakhah ni daripada kalimah kata dasarnya asal daripada nasakha ditambah dengan alif mazid di harfin wahidin. Wa inna ma jumi'a li ikhtilafi anwa'il munasakhati. Kenapa disebut dengan lafaz dengan kalimah jamak di sini? Kerana menunjukkan di sini berlakunya, menandakan di sini berlaku banyaknya, wujudnya banyak kerana perbezaan jenis-jenis munasakhah. Jadi munasakhah ni ada banyak jenis. Jadi kita akan lihat dalam jenis munasakhah nanti apakah jenis-jenis yang kita maksudkan di sinilah. Wal aslu fil masdari. Asal dalam masdar annahu la yusni. Dianya tidak ada musanna wala yujma', tidak ada jamak. Dia satu masdar mari dah kena mufrad gitu, menunjukkan mengandungi makna yang banyak. Jadi tidak ada musanna dan juga jamak. Itu asal pada masdar. Wal munasakhatu ma'khuzatum minan nasakhi. Munasakhah ni diambil daripada kalimah kata dasar an-nasakh, nun sin kha. Jadi tiga kata dasar di sini. Tiga huruf, terdiri daripada tiga huruf. Kemudian takrif munasakhah, itu munasakhah kata dasar dia. Takrif munasakhah itu apa?
wan naskhu lughatan. Nasakh dari sudut bahasa pula membawa maksud yutbaqu ala ma'anin. Boleh dipakai untuk untuk beberapa makna. Maknanya menasakha ni ada beberapa makna yang boleh kita pakai untuknya. Sekejap. Okay. Makna yang pertama, al-izalatu. Minha al-izalah. Makna yang pertama menasakha ni izalah. Izalah ni apa? Izalah ni maksudnya gelincir. Kalau kita sebut waktu zawal, izalah. Izalah juga dengan maksud kalau kita izalatun najas, mana menghilangkan. Hilang. Di sini maksud yang pertama hilang. Taqulu nasakhat asyamsu al-zilla. Kamu boleh kata nasakhat asyamsu al-zilla. Nasakhat maknanya matahari itu telah menghilangkan bayang. Bila ada bayang matahari itu, bila matahari itu berada di atas kepala, maka bayang pun hilang. Bila matahari beredar, bayang pun keluar. Wan tasakhathu ay azalathu. Dan matahari intasakhat az-zilla, maksudnya hu ni kembali kepada az-zilla, iaitulah dan matahari telah menghilangkannya. Sebab adanya matahari, bayang menjadi hilang. Ialah matahari itulah juga yang menyebabkan adanya bayang. Tapi bila matahari itu beredar sebelah bayang, maka bayang itu akan menjadi hilang dan beredar ke tempat lain. Jadi izalah ni maksudnya hilang, tapi hilang tu bukan maksudnya hilang tidak ada di situ dan tidak ada tempat lain. Tidak ada di situ dan kembali atau berpindah pada tempat lain. Itu maksud pindah ni, maksud sini pula lah. At-taghyir yang kedua munasakhah dengan maksud ubah. Macam kita nasah mansukh lah. Nasah mansukh, berubahnya hukum. Yuqalu nasakhat ar-rihu atharad diyari idza ghayyaratha. Maksudnya telah mengubah oleh angin itu akan kesan-kesan peninggalan. Asar ni kesan-kesan diyar, kampung. Kesan-kesan rumah, termasuklah rumah, pokok-pokok, pondok, tempat permainan ke ada bangunan-bangunan dengan sebab marinya rih, angin itu menyebabkan buah. Iza ghayyaratha, apabila mengubahnya, maksudnya apabila angin itu mengubah kesan-kesan kampung tersebut. Kemudian maksud yang ketiga, an-naskhu ni ialah an-naqlu, pindah. Taqulu nasakhtul kitaba wantasakhtuhu wastansakhtuhu. Maksudnya pindah di sini adalah aku telah menasahkan kitab. Menasahkan kitab maksudnya memindahkan, menukilkan ayat-ayat di dalam kitab ke dalam lembaran yang lain, ke dalam buku ke dalam lauhah ke, itu dipanggil telah menasahkan. Kopi lah kita kata tak? Kopi. Nasakh ni adalah kopi. Sebab tu kan dalam bahasa Arab, kopi itu dengan maksud an-naskhu. Dan photostat pun dipanggil an-naskhu. Naskhu tu berapa naskhah. Kalau kita berapa naskhah. Iza naqalta ma fihi. Bila mana kamu telah iza naqalta, bila kamu telah menakalkan, memindahkan apa yang ada bil lafzi, ma fihi, apa yang ada dalam kitab, dengan lafaz, wal makna, lafaz dan juga makna, naqlan sahihan, dengan nukilan, dengan pemindahan yang sahih, yang betul, dengan kaedah penukilan yang betul. Itu makna nasakh pada bahasa. Kemudian dari sudut syarak pula, kita ada bahasa, makna pada bahasa, pada syarak dan juga pada istilah ilmu faraid. Wan naskhu syara'an, naskhah pada syarak, pada maksud syarak ialah raf'u hukmin syar'iyyin. Ini bagi orang yang belajar ilmu usul fiqh tahulah. Itu nasah mansukh. Naskhah dari sudut syarak ialah terangkat hukum syarak.
Terangkat hukum syarak, mana hukum syarak tu jadi hilang, terangkat tu dengan maksud hilang ke ataupun tidak. Hilang ataupun tidak tu perbahasan panjang lagi lah. Dia terangkat kerana bila habisnya sebab ke ataupun ilah hukum, maka hukum tu jadi terangkat, terbatal. Kalau kita nasah ni terbatal lah, tapi nasah tu terangkatnya hukum yang lama dengan sebab adanya hukum yang baru. Fa isbatu hukmin akhar makanuhu. Kemudian lepas diangkat, disabitkan hukum yang lain tempatnya. Makanahu. Maknanya hukum yang baru mengambil tempat hukum lama. Kanaskhi istiqbali baitil muqaddisi, seperti nasakh pembatalan menghadap Baitul Maqdis dalam solat, bistiqbalil Ka'bati, dengan menghadap Kaabah. Maksudnya membatalkan perintah, Allah Ta'ala membatalkan perintah menghadap Baitul Maqdis dengan perintah baru dalam solat menghadap ke Baitullahil Haram, iaitu Kaabah. Ini di antara maksud nasakh pada hukum syarak, pada makna syarak, ataupun dengan kata lain, ini makna usulul fiqh, nasakh pada maksud usulul fiqh. Kemudian nasakh dari sudut istilah pula ialah istilah ilmu faraid. Ayyamuta, mati. Mati siapa? Jadi ayyamuta min warasatil mayyitil awwali wahidun. Mati daripada waris si mati pertama. Okay, kita ada si mati pertama. Kemudian kita ada waris. Waris si mati pertama ni mati. Dia ni yang mati. Hak si mati pertama tu memang mati dah. Hak ni mati yang pertama. Kemudian mari pula si mati yang kedua. Si mati yang kedua ni daripada mana? Waris si mati yang pertama. Seorang. Au aksar, ataupun lebih daripada seorang lah mati sini. 2 orang ke, 3 orang ke. Di sini yang ketiga lah contohnya. Si mati pertama, 1 dah mati. Kemudian qabla, dia mati tu qabla qismati tarikah, sebelum daripada pembahagian harta pusaka. Contohnya ayah mati. Ayah nama Kasim. Kasim mati. Maaf, tulisan Ustaz ni macam budak-budak. Jadi Kasim mati, tinggal anak dia. Anak dia nama Selamat, anak lelaki pertama. Anak lelaki pertama ada, anak lelaki kedua. Dia kena tulisan bersambung ni. Anak lelaki pertama ada, anak lelaki kedua ada. Satu anak lelaki, satu anak perempuan contohnya. Satu anak perempuan, ada isteri ke apa ke. Jadi lepas Kasim mati, harta dia ada duit, ada peninggalan tapi belum sempat dibahagi, anak lelaki mati. Ini mati yang pertama. Kemudian anak lelaki ni mati yang kedua. Sebelum sempat harta Kasim bagi, anak lelaki yang kedua mati. Mana anak lelaki yang masa si mati kedua, berlaku kematian kedua sebelum sempat pembahagian harta pertama. Seorang ataupun 2 orang, ataupun 2 orang anak lelaki ni mati. Anak lelaki dan juga anak perempuan mati sebelum daripada pembahagian harta pusaka. Sumiyat munasakhatan, dinamakan munasakhah. Jadi kenapa dinamakan munasakhah? Li'annal mas'alatal ula, kerana masalah yang pertama. Jadi masalah yang pertama, kalau kita lihat dalam masalah ni, maksudnya ada tengah asal masalah yang pertama, oleh kerana tinggal 2 orang anak, jadi ada lelaki seorang, ada perempuan seorang. Asabah lah 2 orang tu, asabah 3 bahagian. Jadi asal masalah pertama tu 3 bahagian. Intasakhat bisaniyah, jadi dia terbatal ataupun dia berpindah. Maksudnya asal masalah yang pertama ni, saham untuk anak lelaki ni akan, nak kata berpindah pun boleh ataupun terbatal pun boleh, bisaniyah, dengan masalah yang kedua, dengan kematian yang kedua. Maksudnya 2 ni tak ada lah boleh ke anak lelaki, sebab anak lelaki tu dah mati dan dia berpindah. Anak keluar di sini, dia akan berpindah bahagian saham ini kepada waris, kepada anak-anak lelaki pula.
Dia akan berpindah kepada waris lain. Au li'annal mal, ataupun kerana, ni maksud berpindah ni. Li'annal mal, kerana harta itu berpindah, yantaqilu fiha min warisin ila warisin. Akan berpindah daripada satu waris kepada satu waris yang lain. Maksudnya, kalaulah anak lelaki ni ada isteri. Ada isteri. Terkait isteri. Kemudian, adalah anak lain pula. Anak lelaki, ada anak perempuan, ada siapa-siapa ke, harta dua, saham dua ni akan berpindah kepada isteri, berpindah juga kepada anak-anaknya yang lain. Itu maksud munasakhah dengan maksud an-naqlu. Jadi di sini kita tengoklah hubungan masalah yang pertama jadi terbatal ataupun berpindahnya saham waris kepada waris yang lain pula. Daripada satu waris berpindah kepada waris yang lain. Kalau ada nak tanya masalah makna ni, istilah ni boleh tanya terus. Maksudnya dalam kes ni berlaku paling kurang 2 kematian lah. Dalam satu pemilik harta, kemudian warisnya mati sebelum sempat dibahagi harta pusaka. Mana harta pusaka Kasim tak sempat lagi nak bagi, tiba-tiba anak Kasim, katakanlah hak dua ni nama Labu, perempuan ni nama Murni. Labu mati sebelum daripada dibahagi harta Kasim. Kasim itu mati yang pertama, kemudian Labu mati yang kedua. Tak sempat nak bagi lagi kepada Labu, Labu pun mati. Itu maksud munasakhah. Kemudian kita tengok pula jenis-jenis munasakhah. Jadi Ustaz sudah ringkaskan jenis munasakhah ni dengan kita bahagikan munasakhah kepada 3 jenis. Dan setiap jenis ni mempunyai kaedah penyelesaian tersendiri. Jenis yang pertama, waris munasakhah. Maksudnya waris-waris yang berbaki adalah waris sama. Yang pertama, ini yang pertama, waris sama. Yang kedua, maksudnya waris sama ni, katakanlah hak mati, nanti kita akan tengok contoh-contoh nanti. Mana dalam kalaulah munasakhah tu merupakan waris penerima yang kedua, waris yang kedua, waris yang ketiga dan seterusnya adalah orang yang sama je, tak terlibat dengan orang luar. Tak terlibat dengan orang luar, jadi macam mana kaedah pembahagiannya? Jadi bukan semua munasakhah melalui kaedah yang sama. Dia ada, tengok jenis munasakhah. Kemudian yang kedua, waris simati kedua, simati yang ketiga, simati yang keempat dan seterusnya adalah yang berbeza. Waris-waris yang berbeza. Maksud waris yang berbeza, contoh macam Kasim mati, tinggal Labu, tinggal seorang lagi, Murni tadi tak? Jadi bila Kasim mati, Labu dengan Murni itu adalah waris kepada Kasim. Kemudian bila Labu mati, Labu ada waris tersendiri. Waris yang tersendiri ni tak sama dengan waris kepada Murni. Contohnya Labu ada isteri, ada anak lelaki. Murni pun ada suami dan juga ada anak lelaki. Jadi setiap semati kedua dan ketiga warisnya adalah berbeza-beza. Ini maksud jenis yang kedua. Kemudian jenis yang ketiga ni waris bercampur. Maksud apa waris yang bercampur? Katakanlah ada Labu, ada Murni. Mana Kasim mati satu, simati yang pertama, simati yang kedua dan simati yang ketiga. Simati yang pertama warisnya ialah Labu. Ni katakan Labu dengan Murni. Nama orang ni. Labu dengan Murni ni nama orang. Murni. Ada kas ya. Kemudian ni Labu. Macam berbelajar nulis tak? Kekok sikit. Labu, ni Murni. Baik. Bila matinya Kasim, Labu dan Murni ni adalah waris kepada Kasim. Kemudian Labu pula mati. Katakanlah Labu mati. Bila Labu mati, Labu hanya susunan kematian dia macam ni. Kasim mati katakanlah dia mati tahun 2000. Yang ni Labu ni mati tahun 2005. Murni mati tahun 2010. Selang 5 tahun seorang.
Jadi bila Kasim mati, Labu lah waris kepada Kasim dan Murni juga waris kepada Kasim. Kemudian bila Labu mati, Labu ni meninggalkan, katakanlah Labu ni hanya tinggal anak perempuan seorang je. Anak perempuan seorang. Bila anak perempuan seorang, Labu ni ada anak perempuan seorang je, anak perempuan. Okay. Dia akan jadi bahagian Labu daripada harta Kasim ni tidak habis dengan anak dia sahaja. Mana anak perempuan akan dapat 1/2 saja. Kemudian Murni sebagai adik-beradik seibu sebapa, ukhtun syakikah, akan dapat asabah daripada bahagian Labu yang diambil daripada dia, yang diwarisi daripada Kasim. Yang diwarisi daripada si mati yang pertama. Jadi ini kata waris bercampur, maksudnya waris dalam masalah si mati kedua bercampur. Bercampur tu maksudnya dia ada waris lain, kemudian dia ada juga waris daripada Murni ni. Mana mak saudara dia ni lah, ataupun adik-beradik si mati yang kedua. Jadi waris ni dikira waris bercampur. Kemudian bawah-bawah ni, itu lebih detail lagi lah. Cuma tak nak biar boleh faham. Kaedah dia kita faham besar pembahagian besar ni 3. Iaitulah si mati dalam semua kematian berlapis ni 4 orang 5 orang kemati meninggalkan waris yang sama je. Tak ada tak terlibat dengan waris luar. Kemudian hak kedua ni waris berbeza. Maksudnya setiap waris, setiap si mati mempunyai waris yang tersendiri, tak bercampur pun dengan waris lain. Kemudian yang ketiga ni, setiap waris ataupun setiap si mati yang kedua, yang ketiga, yang keempat ke, dia bercampur-campur. Bukan setiap lah, mana salah satu daripada kematian ni ada waris hilang ke, katakanlah waris yang ketiga boleh juga waris yang kedua. Ada juga waris yang kedua ni tidak mewarisi dalam pewarisan yang pertama, dalam kes yang pertama. Jadi dia bercampur-campur bahagian yang ketiga ni. Baik. Dan kaedah macam mana nak selesai? Jadi kaedah nak selesai ni dalam pertemuan untuk pagi ni, kalau boleh kita selesaikan hak ni dulu, insyaAllah kita akan tengok macam mana cara untuk menyelesaikan kalaulah waris orang yang sama sahaja. Dan kaedah pewarisan sama ada dia mewarisi secara asabah, fardu saja, ini tak apalah, ataupun fardu dan asabah. Ini kalaulah si mati itu waris yang berbaki adalah waris yang sama. Baik, kaedah yang pertama. Waris yang sama. Baik, kita ambil teori dulu, kemudian kita tengok cara. Dalam teori ni pun ada, oleh kerana benda ni ringkas je saya nak selesai, kita habiskan dalam PowerPoint ni, slide PowerPoint. Baik, waris yang sama. Maksud waris yang sama ni ialah waris kedua-dua si mati. Waris kedua-dua si mati mewarisi dengan cara asabah sahaja. Ada 3 kaedah dia ni. 3 jenis. Yang pertama, semua waris mewarisi dengan cara asabah. Contohnya, si mati meninggalkan 10 saudara lelaki seibu sebapa. Boleh juga kita gantikan dengan anak, 10 orang anak. Katakanlah sebut 10 orang anak tu semuanya laki belaka ke atau campur ke, tak kira lah. 10 saudara ataupun 10 anak lelaki ke, 10 anak lelaki boleh juga. Anak lelaki seibu sebapa. Harta tidak dibahagikan. Sebab ada 10 orang anak ni, ayah ada mati, mak pun mati juga. Pakak duduklah 10 adik-beradik ni dalam rumah. Lepas tu adik-beradik ni kata bincang dah, mana kita ni. Ayah mak mati dah. Dah tak mau buat pembagian harta pusaka lagi, tak mau angkat tarikah lagi. Lalu kata kita pakak-pakak duduklah. Masing-masing bujang belaka. Jadi pakak-pakak duduk. Belajar belaka ke. Kemudian harta tidak dibahagikan sehingga 5 orang saudaranya mati. Sehinggalah 5 orang mati. Jadi daripada 10 tinggallah 5 orang. Jadi mati itu meninggalkan waris-waris yang berbaki. Ada baki lagi 5 orang lah. Maksudnya tak ada waris lain dah. Tidak ada waris lain melainkan 10 orang saudara ni sama-sama dia je waris. Tak ada waris lain. Maksudnya tidak ada isteri, tidak ada suami, kalau ada perempuan lah. Jadi tidak ada anak. Hanya
berlega sekitar 10 orang itu sahaja waris yang ada. Jadi kaedah dia nak selesai macam mana? Baik, kaedah dia di sini, ni cara ni mudah nak selesai dia, iaitulah waris yang hidup sahaja dimasukkan dalam jadual. Hanya yang hidup saja dimasukkan dalam jadual. Siapa yang hidup? Inilah yang hidup ni, 5 orang saudara. 5 orang saudara yang hidup. Saudara yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi, seolah-olah pembahagian asabah tu dibahagi pada 5 dan anggaplah yang lain yang mati tu tak ada bahagian. Seolah-olah macam tidak ada dalam senarai waris. Ini kaedah penyelesaian secara ringkas. Ringkas tak perlu pada panjang. Kerana kalau kita buat masukkan setiap daripada waris, dia akan jadi panjang. Last sekali bila kita buat ringkasan, dia akan kembali. Akan jadi 5 bahagian juga. Jadi ini secara ringkas. Kerana secara panjang tu memang panjang lah. Kita masuk semua sampai 10 orang. 10 orang, lepas tu mati yang kedua pula. Daripada asal masalah 10, daripada asal masalah 10, masuk seorang demi seorang, 10, lepas tu jadi 9, jadi 8, jadi 7, jadi 6, lepas tu jadi beratus-ratus, beribu-ribu. Dan last sekali pun rupanya boleh dikecilkan dengan satu sifir. Bila dikecilkan dengan satu sifir, mari-mari jadilah 5, 1, 1, 1. Mana bagi satu bahagian seorang. Ini penyelesaian secara ringkas. Kemudian yang kedua, itu mewarisi, mana waris jenis yang pertama tu mewarisi secara asabah sahaja. Contoh yang kedua ni waris yang sama dan kaedah pewarisan, waris kedua-dua si mati mewarisi dengan cara asabah dan fardu. Macam mana boleh jadi mewarisi secara asabah dan juga fardu ni? Baik. Dalam kes ni, macam inilah data kes dia. Contoh kes, seorang mati meninggalkan 5 saudara lelaki. Ada 5 saudara lelaki seibu. Yang ni saudara lelaki seibu. Bila disebut saudara lelaki seibu, dia akan mewarisi secara fardu. Mewarisi secara fardu. Dan dalam masa yang sama, 5 saudara lelaki ni, mereka ni juga merupakan sepupu. Macam mana saudara lelaki, adik-beradik lelaki, seibu, lepas tu dia jadi sepupu pula. Iaitulah anak lelaki kepada bapa saudaranya. Sepupu ni lah ibnu amin. Ibnu amin. Adik-beradik tapi dia ibnu amin. Ibnu amin. Sepupu. Ibnu amin ni sepupu. Di mana ibu si mati berkahwin dengan saudara lelaki kepada bapa si mati. Maksudnya, mak si mati ni lepas ayah dia mati, mak nikah dengan adik si mati. Mak nikah dengan adik ayah contohnya. Jadi, adik ayah tu siapa? Pak saudara. Mati dengan nikah dengan saudara lelaki pada bapa. Jadi, nikah dengan saudara lelaki bapa. Bila bernikah dengan saudara lelaki bapa, anak kepada saudara lelaki bapa tu ialah sepupu lah. Jadi dalam masa yang sama, mak dia, oleh kerana sepupu tu, mak adalah mak dia juga. Jadi itulah saudara seibu. Jadi main orang panggil tukar, saling tikar ni panggil tak, saling tikar ke pesan apa, tak tahulah. Istilah orang kampung, istilah orang Melayu kita. Mana bila ayah mati, itu biasanya saling tikar ni, isteri mati, lepas tu menikah dengan adik isteri. Ni suami mati, nikah dengan adik suami, adik-beradik suami. Jadi adik-beradik suami itu pak saudara kepada si mati. Lepas tu pak saudara dapat anak, itu anak saudara pula sepupu kepada si mati. Dalam masa yang sama dia adalah saudara seibu. Jadi sepupu dan saudara seibu ni mewarisi secara fardu. Dia ada fardu kerana atas dasar saudara seibu. Kemudian bila dia cari-cari baki, saudara seibu ni kalau ramai dia hanya dapat 1/6, 1/3 saja.
Lepas tu baki nak bagi siapa? Baki ni bagilah kepada Ibnu Ammi. Siapa Ibnu Ammi? Ibnu Ammi ni ialah saudara seibu itulah. Jadi dalam masalah ni saudara seibu juga mendapat asabah. Asabah atas dasar bukan saudara seibu tetapi atas dasar Ibnu Ammi. Itu hubungan sepupu dan dalam masa yang sama adalah saudara seibu. Okay, jadi sebelum dibahagikan harta, dua orang daripada mereka mati. Dia ada 5, asalnya ada 5, kemudian 2 orang mati. Bila 2 orang mati, tak ada saudara lain dah. Melainkan ada 5 orang ni saja dah. Jadi hak tinggalnya 2 orang saja daripada mereka ni mati. Dan tak ada waris yang luar. Waris tu adalah waris yang sama. Jadi cara macam mana? Cara yang ringkas, yang mudahnya ialah kita bahagi harta ni kepada 2 bahagian sahaja, iaitulah secara ringkas dengan membahagikan harta mengikut bilangan waris yang hidup, iaitu 2 orang mati, jadi tinggal 3 orang. Jadi kaedahnya ialah saudara seibu lelaki ada 3 orang, dia akan dapat di sini macam kita bagi asabah lah ketiga-tiga orang ni. Dia ada fardu sini. Fardu 1/3 dan bagi semua. 1/3 bahagi semua, jadi panjang pula. Lepas tu baki tu kita bagi pula kepada waris-waris yang ada, tak ada orang lain dalam sini. Jadi kalau ikut asalnya, saudara lelaki ni akan dapat kongsi dalam 1/3. Tengok berdasar kaedah asal. Saya tulis sini hak asal, nak contoh-contoh sikit biar nampak asal macam mana. Asalnya 1/3. Kau ada merah, biru, okey, kuning. Asal 1/3. 1/3 dikongsi, maksudnya 3 bahagian. 1 untuk ketiga-tiga dan baki ada 2. Lepas tu 2 ni nak bagi pada 3. 2 nak bagi pada 3. Tak boleh jadi kendat dengan 3. 2 darab 3. Jadi 3 darab 3 jadi 9. Jadi asal masalah tadi daripada 3 perlu didarab dengan 3. 9. Kemudian ada 9 ni seorang tu memang dapat 3. 3. 3 lah seorang saham. Jadi kalau cara kaedah panjang gini, 9. 3 dia boleh kecilkan dengan CP3. Lah sekali akan jadilah seperti mana ni. Okey. Kenapa lompat ni? Ada orang tu ke? Keluar ke? Ada orang pangkah ke apa? Okey, balik semula. Okey, di sini. Jadi daripada 9 tadi, bagi-bagi dalam sekali akan jadi 3, 1, 1, 1. Jadi secara ringkasnya, bila waris yang sama, kaedah pewarisan yang sama, fardu dan juga asabah, dibagi kepada bilangan, mengikut bilangan waris yang hidup. Kemudian, seterusnya, kaedah dalam waris yang sama juga, waris kedua-dua si mati mewarisi dengan cara fardu sahaja. Macam mana pula ni boleh jadi fardu sahaja? Okey. Contohnya, seorang perempuan mati meninggalkan suami. Saudara perempuan seibu sebapa. Seorang mati tinggal suami. Adanya saudara perempuan ukhtun syakikah dan saudara perempuan sebapa. Kemudian ada ukhtun li'abing. Sebelum pembahagian pusaka, saudara perempuan sebapa mati. Matilah pula ukhtun li'abing setelah dikahwini oleh bekas suami kepada saudara perempuan seibu sebapa. Si mati pertama. Jadi dalam masalah ni, kita lihat dalam cara dia gini. Kalau ikut pewarisan yang sebenarnya gini, kaedah mati dia. Mula kaedah mati pula. Siapa yang mati turut tanya orang yang mati. Mula-mula si mati pertama. Ini waris kepada si mati pertama. Waris kepada si mati pertama. Warisnya ialah suami dia sendiri.
kemudian ukhtun syakikah, lepas tu ukhtun li abin. Ini ukhtun li abin. Ukhtun li abin ni mati yang kedua. Ukhtun li abin mati yang kedua setelah dinikahi oleh suami kepada si mati yang pertama. Ini saling tikar juga ni. Tadi saling tikar juga. Baik, setelah dinikahi oleh suami kepada si mati yang pertama, bila si mati yang kedua ni meninggal, jadi pembahagiannya, ini suami dia. Bila suami dia akan dapat separuh. Kemudian ini ukhtun syakikah. Dia ni adalah ukhtun syakikah kepada saudara sebapa. Ukhtun li abin juga. Silap. Dia ukhtun, ini akan jadi ukhtun li abin. Mana dalam kematian yang kedua, waris yang ada ialah suami kepada si mati pertama, dalam masa yang sama ialah suami juga kepada si mati yang kedua, suami, ni title waris dia ni, kedudukan title waris dia. Yang ni jadi suami, kemudian ukhtun syakikah kepada si mati yang pertama akan jadi saudara sebapa. Saudara perempuan sebapa. SBP lah kita tak ringkas. Saudara perempuan. Tak jadi B ni. Saudara perempuan sebapa ini. Saudara perempuan sebapa, seibu sebapa akan jadi saudara perempuan sebapa kepada si mati yang kedua. Jadi bila saudara perempuan sebapa, bila dia seorang tidak ada ukhtun syakikah akan dapat 1/2. Jadi pewarisan dia sefardu dan sama je. Dalam si mati yang pertama, fardunya 1/2. Dalam si mati yang kedua, fardu suami dan juga saudara perempuan seibu sebapa yang akan jadi saudara perempuan sebapa ni pun sama juga. Jadi oleh kerana sama, secakapnya kita boleh buat pembahagian sebagaimana dalam slide sebelum daripada ni, start langkah slide ni. Iaitulah dengan bahagi kepada 2 orang sahaja tanpa meletakkan si mati yang kedua di dalam jadual waris. Tak letak pun si mati kedua. Padahal si mati kedua tu boleh mewarisi daripada si mati yang pertama. Tapi waris-waris yang ada ialah waris yang sama. Dan fardu pun fardu yang sama. Jadi oleh kerana itu kita selesaikan dengan cara ringkas dengan hanya meletakkan waris yang ada sahaja dalam jadual pewarisan. Jadi itu cara kaedah penyelesaian bagi masalah yang pembahagian jenis munasakhah yang pertama, iaitulah waris kepada si mati adalah orang yang sama. Jadi Ustaz nak ambil untuk selesai untuk masa sejam yang pertama ni, untuk minggu ni kita selesai ni, dan cara kaedah pewarisan pun kita dah jelas. Ustaz dah jelaskan. Jadi mudah-mudahan kita semua dapat memahami. Hanya kita letak waris yang ada sahaja. Sebab waris itu adalah waris yang sama. Dan kaedah pewarisan pun adalah kaedah pewarisan yang sama. Tapi kalaulah waris yang ada tu mewarisi secara berbeza. Waris yang sama tapi kaedah pewarisan berbeza. Ini dia masuk dalam jenis yang lain pula. Waris sama, cara pewarisan berbeza. Bila cara pewarisan berbeza, lainlah jadinya. Jadi kita kena selesaikan dengan kaedah yang lain, bukan lagi dengan kaedah yang ringkas. Baik, ada apa-apa soalan tentang munasakhah ni? Jadi munasakhah ni adalah kemuncak di dalam ilmu faraid. Kemuncak maksudnya apa ni? Kita kena hubung kait dengan apa yang telah kita belajar sebelum daripada ni, dari sudut nak cari GSTK-nya, hubungan nombornya, an-nisabul arba', kemudian dari sudut segala permasalahan waris-waris, fardu-fardu, ahwal-ahwal al-warasah, ahwal ashabul furu', kita kena tahu. Kalaulah termasuk dengan ada juga masalah aul ke, masalah rod ke, kena pakai juga sini. Kalau melibatkan masalah mirasul jad wal ikhwah, juga kena pakai sini. Dan cara nak tasahih masalah, kalau berlakunya masalah tu tak boleh nak bagi, saham tak boleh nak bagi, kena tasahih masalah.
kena bulatkan nombor saham-saham. Jadi inilah yang disebut oleh ulama sebagai munasakhah ni adalah kemuncak kepada ilmu faraid. Dah kemuncak ni sampai pada ni mana mudah, mana nak kata senang, taklah senang, tak boleh itulah. Mana bila dah sampai kemuncak ni, nak turun tu bila dah panjat nak turun tu bolehlah turun. Kalau tak boleh nak turun tu mana macam panjat pokok tak boleh nak turun. Ada juga orang jenis gitu tak, kena bimbing. Jadi insya-Allah ada soalan. Ke Ustaz cakap seorang diri je? Ada tak depan komputer ni? Handset ke, guna handset ke? Tak ada? Ada. Ada? Ingat ke tak ada ni? Ada. Dia macam mana? Siapa? Solihin? Ada apa-apa masalah? Ada nak tanya. Tak tahu nak tanya. Dah tahan tak pembahagian munasakhah tu benda? Kesakok. Tersangkut. Munasangkut. Boleh sikit-sikit. Jangan jadi munasangkut munasakhah ni. Okay. Jadi kita simpulkan munasakhah ni kanya gina kematian berlapis. Kematian berlapis sebelum daripada sempat dibahagikan harta pusaka. Bila harta pusaka bagi dah. Contohnya kita bincang bab munasakhah ni, boleh jadi munasakhah ni berlaku dalam kes hak kematian orang yang mana pewarisan orang yang hilang. Katakanlah bila pewarisan orang yang hilang dah, ayah mati, katakanlah anak keluar rumah. Anak keluar rumah tak balik-balik. Tahun berapa dia keluar? Tahun 2015 keluar rumah sampailah tahun 2020. Tahun 2020 ayah kena COVID. Bila ayah kena COVID, matilah ayah. Tapi bila ayah mati ni, macam mana dengan anak hak hilang itu? Katakanlah anak pun kena COVID juga, mati duduk KL. Ayah duduk Terengganu, ayah kena COVID, ayah mati. Lepas tu, berita kematian orang update dalam status, anak dia mati juga, kena COVID. Tahun 2015 keluar, tahun 2020. Tahun yang sama mati. Cumanya, ayah mati dulu. Ayah mati seminggu sebelum anak orang hilang tu mati. Jadi bila ayah mati, kemudian hak bahagian anak yang hilang tu boleh layak mewarisi daripada harta ayah. Tapi harta ayah tak bagi, harta ayah ni bagi tahun 2021. Lepas daripada habis PKP P. Bila habis tu anak-anak pandai waris pun buatlah pembahagian harta pusaka. Dan anak yang ada tu, hak mati, ada pula. Hak mati tahun yang sama tapi tarikh berbeza, dia juga layak dapat harta pusaka. Cuma waris dia, kena nilai lah waris dia adakah waris yang sama atau waris yang berbeza. Itu dipanggil munasakhah juga. Sebab tu kata kemuncak, mana kena gabungkan munasakhah ni dengan pewarisan bayi dalam kandungan ke, boleh jadi juga sebab ada kes-kes munasakhah ni yang berlaku bayi dalam kandungan. Itu kena tengok pula bila tarikh dia mati dan bila tarikh bayi dalam kandungan itu sudah ada benih. Mungkinan pembahagian dibuat masa bayi itu memang lahir, mana hidup dah, cuma masa kematian tu dengan tarikh orang tu sudah ada benih dalam rahim ibu, kalau ada hubungan waris pun boleh dikira, kena kira juga. Dan nanti untuk jenis yang kedua dan juga jenis yang ketiga, kita akan selesaikan baki kita 2 jam. Kalau tak sempat 2 jam baki ni, kita akan panjangkan lagi ke minggu hadapan. Dan selepas daripada ni, kita akan berlatihan, banyakkan latihan dan juga berkuis, berujian lah untuk memenuhi keperluan kita. Jadi kalau tidak ada apa-apa dah, kita berhenti sekadar ni. Baik, insya-Allah kita jumpa lagi. Yes. Wallahu a'lam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ustaz. Sama-sama.